Okey, ini merupakan bahagian yang kedua yang kita akan melanjutkan topik yang berkaitan tentang ajaran Taoism dan juga ajaran legalisme. Okey, bahagian kedua ini kita melanjutkan topik iaitu etika dalam ajaran Taoism ini. Ajaran Taoism ini agak sedikit berbeza dengan ajaran Confucius. Dia agak versus sedikit. Pengasasnya iaitu Lao Tzu. Tao merupakan asas kemunculan sesuatu benda yang seolah ia menulukan Tuhan atau sama dengannya. Menekankan konsep Wu Wei, iaitu konsep yang merujuk tidak buat apa-apa. Ini bukan bermakna tidak bertindak atau tidak membuat satu, tapi menyerahkan kepada alam semula jadi untuk menyusun keadaannya. Agak sedikit berbeza dengan apa yang dipikir oleh Confucius itu. Banyak menggunakan pendekatan batin untuk mewujudkan perpaduan masyarakat. Dalaman itu sendiri. Setiap manusia mempunyai satu bentuk tenaga di dalamnya, di dalam jiwanya yang hanya boleh dibangkitkan melalui amalan yoga dan juga meditasi. Taoism ini menekankan kehidupan yang mudah dan juga spontan. Dan mereka beranggapan bahawa dunia manusia adalah buruk. Kejahatan adalah usaha manusia untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dapat diperolehi dengan baik, iaitu nafsu. Keamanan atau keharmonian akan tercapai jika manusia tidak mengikuti hawa nafsu untuk mengejar kebenaran. Dan ini tidak memerlukan undang-undang untuk mengawal kegiatan negatif manusia tersebut. Kemudian seterusnya, dia tidak setuju dengan konsep kepimpinan melalui tauladan seperti mana apa yang diungkapkan oleh Confucius. Kerana mustahil sikap baik pemerintah boleh dicontohi oleh rakyat. Okey. Yang seterusnya anti-material, iaitu penganut diajak meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi dan menekankan apa yang dikatakan the batin itu sendiri. Apa jua kedudukan anda dalam hidup, jadikanlah diri anda seorang yang berfikiran tenang. Kemudian seterusnya, hendaklah berusaha mengawal tingkah laku. Sebagaimana alam sekitar bertindak secara harmoni, ada siang, ada malam dan sebagainya, begitu jugalah perlembangan kita untuk mengawal tingkah laku kita. Okay? Jangan anda cepat menghukum sesuatu kepada orang lain. Menghukum sesuatu maksudnya sini ya. Sekiranya anda rasa diri anda lebih baik daripada orang, maka anda adalah membuktikannya, tetapi janganlah tunjuk yang anda tahu tentang kelebihan diri anda, dan janganlah anda rasa seronok untuk menggunakan kuasa anda kepada orang lain. Ini yang begitu dahsyat. Okey, mari kita faham tentang konsep yin dan yang dalam ajaran Taoism. Konsep yin dan yang, Lao Tzu juga menekankan aspek keseimbangan dengan memperkenalkan konsep yin dan juga yang. Dao melahirkan sesuatu dan sesuatu yang dilahirkan itu akan melahirkan yin dan juga yang. Okey, nanti kita akan faham apa yin dan yang itu. Yin dan yang akan saling mempengaruhi untuk menghasilkan tenaga atau kuasa. Dengan kuasa yang diwujudkan itu, maka segala hasil jutaan hidup di dunia turut diwujudkan. Semua benda dalam dunia ini akan saling bertindak untuk mencapai keseimbangan tanpa mengira sama ada benda itu hidup ataupun tidak. Kemudian, oleh itu, setiap benda adalah dualism yang mempunyai positif dan juga negatif. Ini asas dia. Sebagai contohnya, dalam konsep yin dan juga yang adalah syurga, bererti adanya neraka. Maksudnya ada perkataan lawan. Kalau ada syurga, maksudnya ada neraka. Kalau ada sifatnya baik, maka ada sifatnya buruk. Hal ini kerana dalam konsep yin dan juga yang, semua benda adalah bertentangan. Dengan ini, keseimbangan dalam dunia dapat dicapai. Maksud yin dan yang ini, yin iaitu sifatnya feminin, negatif, sejuk, fasif, gelap, basah, lembut dan yang lain-lain yang bersifat agak mengalah di sini. Manakala yang pula iaitu maskulin, positif, panas, aktif, cerah, kering dan lain-lain lagi. Warna putih mewakili yang, manakala warna hitam mewakili yin itu sendiri. Keistimewaan ajaran ini, maka muncullah yang namanya latihan-latihan jasmani yang sampai sekarang kita lihat, iaitu seperti Tai Chi, Chuan, kemudian Qigong dan juga meditasi.
yang kita selalu tengok sekarang ini dalam dunia amalan Taoism ini sendiri. Dengan kata lain, ia bukan sahaja satu falsafah, tapi berkembang sebagai ajaran agama dan juga mempengaruhi dalam bentuk kerajaan, kesenian, perubatan maupun dalam aspek masakan. Tapi kalau dalam sekarang ini kita banyak melihat dari segi aspek senaman ataupun meditasi itu sendiri. Okey, seterusnya kita akan bincangkan yang ketiga, iaitu legalisme. Etika legalisme ataupun pahaman ajaran legalisme itu sendiri. Pengasasnya iaitu Zun Jin ataupun Hun Su yang lahir pada tahun 296 sebelum Masihi dan meninggal pada tahun 238 sebelum Masihi. Perkataan Fa bermaksud peraturan ataupun undang-undang. Ini kita berkaitan tentang bagaimana kita bercakap tentang ada kaitan dengan legalism itu sendiri. Yang ada kaitan dengan undang-undang. Legalism merupakan satu mazhab pemikiran Cina yang lebih mengutamakan hidup secara bersistem atau cara pentadbiran yang berdasarkan kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Beliau berpendapat bahawa manusia itu pada asasnya adalah bersifat jahat. Ini berbeza juga dengan pandangan Confucius yang mengatakan bahawa manusia itu pada asasnya adalah baik. Dalam ajaran legalism ini, pelaksanaan peraturan ataupun Fa itu sendiri percaya peraturan atau undang-undang yang keras dengan dendaan yang berat, walau dibenci oleh rakyat itu sendiri. Maka manusia perlu hidup dengan keperaturan. Anggap ia cara berkesan yang membawa kepada kedudukan yang tersusun dan jaminan yang diperlukan oleh rakyat itu sendiri. Dan juga dia berpendapat bahawa pemerintah tidak harus bergantung kepada nilai dan sifat baik, tetapi mesti memerintah dengan memberi ganjaran dan sekaligus juga ada yang dikatakan dendaan yang jelas dan tegas, iaitu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan agar tujuan dan matlamat dapat tercapai. Sesuatu itu dinilaikan pencapaiannya dan bukan motifnya itu. Tadi kita bercakap tentang Fa ataupun peraturan. Yang kedua kita bercakap tentang Shi, iaitu kuasa pemerintahan. Apa yang dikatakan sebagai kuasa pemerintahan? Kuasa adalah faktor untuk menguasai segala-galanya. Memang betul. Tanpa kuasa, mana mungkin raja mampu untuk menguasai. Maka seseorang raja itu mesti mempunyai kekuasaan, barulah dapat mengarahkan menteri-menteri dan pegawai-pegawainya yang lain. Dalam istilah kata yang dimasukkan, iaitu raja itu ada sifat daulatnya, iaitu mampu menguasai orang-orang yang berada di bawahannya, dan orang bawahannya menghormati dengan yang dikatakan sebagai seorang raja itu sendiri. Kemudian yang ketiga, satu yang istilahnya iaitu Shu, iaitu cara pentadbiran. Yang dikatakan cara pentadbiran ini, dia dikatakan ada 4 cara pentadbiran yang dicadangkan, iaitu yang pertama, mendiamkan diri. Jangan mudah menunjukkan kesukaan, kebencian, kegembiraan dan juga kemarahan. Ini unik. Yang kedua iaitu menguji. Perlulah sentiasa memerhati menteri yang dilantik sama ada menjalankan tugas dengan baik ataupun tidak. Yang ketiga, berhati-hati dengan 8 jenis kejahatan yang dilakukan oleh menteri kerana ia mengancam kepada kedudukan raja itu sendiri. Dan yang terakhir, iaitu memegang 2 kuasa, iaitu perlu pegang kuat kuasa hukum dan beri ganjaran dengan kebijaksanaan. Ini cara yang dilihat oleh ajaran legalisme ini dalam ajaran Shu, iaitu cara mentadbir sesuatu kerajaan atau negara itu sendiri. Okey, itu saja yang saya dapat sampaikan pada pertemuan perbincangan yang agak panjang ini. Mudah-mudahan awak dapat memahami sedikit sebanyak berkaitan tentang etika dalam peradaban Cina yang berat dengan ajaran falsafahnya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye dan terima kasih.